Kecintaannya akan membuatkan kematian itu dirasai sebagai pintu yang akan menyampaikan dia kepada orang yang dicintai. Maka hari itu adalah merupakan hari yang gembira baginya. Kematian seumpama ini yang kadang kita perlu ingat. Bukan hanya sebatas kematian yang menakutkan. Ya Allah, macam mana nanti dosa aku, itu, ini dan sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Segala puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha memberi segala kebaikan, Tuhan yang Maha memberi taufik, Tuhan yang Maha memberi hidayah. Apabila kita mempunyai niat yang baik, akan dibukakan pintu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pintu taufik daripada Allah. Setiap kali satu niat yang baik kita niat pada pagi hari, akan dibuka 70 pintu taufik daripada Allah. Bermakna Allah akan memilih kita untuk dikurniakan dapat melakukan perkara-perkara yang diridai oleh Allah sebanyak 70 perkara di dalam sehari. Dan apabila kita niat satu niat yang jahat pada pagi hari, akan dibuka 70 pintu khidlan, yaitu pintu kejahatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syaitan yang akan mendampinginya, yang akan membantunya, yang akan memberikan ruang sehingga dia akan terjerumus di dalam kemaksiatan, di dalam dosa. Semua itu berpunca daripada niatnya pada setiap hari. Maka dengan itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita berada pada bulan yang perlunya kita untuk muhasabah bagaimana niat kita di dalam kehidupan, niat kita di dalam harian, niat kita di dalam mingguan, niat kita di dalam bulanan, niat kita di dalam tahunan. Kalau kita ingin mengikuti jejak langkah orang-orang salihin, mereka sangat mengambil berat tentang niat, sehingga mereka mentarbiahkan anak-anak mereka mengajar tentang niat seperti mana mereka mengajar Al-Quranul Karim. Niat nak masuk masjid, niatnya apa? Makan, niatnya untuk apa? Minum, niatnya untuk apa? Bersalaman, niatnya untuk apa? Yang muda cium tangan yang tua, yang muda cium tangan yang orang alim, ulama. Kenapa? Niatnya apa? Apabila sentiasa mengetahui tentang niat, maka rahsianya adalah akan dibukakan 70 pintu taufik daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau di dalam fiqh, kita kalau salat sunnah dianjurkan untuk boleh memperbanyakkan niat. Contoh, kalau kita salat sunat duha pada waktu pagi, kita boleh campurkan sekali salat duha dengan campur dengan salat istikharah, campur dengan salat taubah, campur dengan salat hajat, sehingga kata setengah ulama bahawa dia akan dapat bergantung kepada niatnya. 10 jenis niat di dalam satu solat, di dalam 2 rakaat solat, seolah-olah dia solat sebanyak 10 kali solat, tetapi dengan hanya 2 rakaat. Lihat bagaimana keagungannya niat. Kenapa niat ini mempunyai kedudukan yang sangat tinggi? Karena disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah SAW, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak memandang kepada gambaran luaranmu, itu tidak dipandang oleh Allah. Ini adalah tempat dipandang oleh manusia. Kita memakai pakaian yang cantik, kita memakai luaran yang bersih dan sebagainya, ini adalah yang dilihat oleh manusia sesama manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memandang kepada luaran kita. Bahkan dalam setengah riwayat, wala ila a'malikum, amalan pun tak dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena amalan, boleh jadi orang munafik pun beramal, orang yang saleh pun beramal. Bukankah zaman Nabi ada khawarij yang mana mereka beribadah berjam-jam, mereka berdiri, janggut panjang dengan Al-Quran, dengan berzikir dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memberitahu kebanyakan daripada mereka akan masuk ke dalam api neraka. Yang datang mereka kepada baginda Rasulullah, memberitahu kepada Rasulullah, "Adil ya Muhammad, berlaku adil wahai Muhammad." Kurang hajar, tidak mempunyai adab kepada baginda Rasulullah, sedangkan dia banyak beramal, sedangkan dia dapat banyak melakukan amalan. Karena amalan itu tidak dipandang oleh Allah. Yang dipandang oleh Allah adalah niat sebelum amalan. Niatnya apa?
Dengan itu datang seseorang kepada baginda Rasulullah SAW mengadu seorang wanita yang banyak beribadah, puasa selalu, baca Al-Quran selalu, berzikir selalu, subhanallah, tetapi lidahnya suka mengutuk orang lain, suka mengumpat orang lain, suka mengacau orang lain, mengganggu jiran dan sebagainya. Sehingga mereka datang kepada baginda Rasulullah dan berkata, ya Rasulullah, bagaimana ini orang? Ibadah dilakukan, tapi dalam masa yang sama lidahnya tidak dijaga. Maka Nabi tidak berkata berapa banyak dia solatnya, berapa banyak rakaat dia. Nabi tidak tanya pun kepada amalan. Langsung kata Nabi, dia akan masuk ke dalam api neraka. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, datang di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, bahawa kelak di akhirat kita akan berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap daripada kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan ada orang yang datang kepada Allah di dalam keadaan dia ini mempunyai amalan yang sangat banyak. Dahulu dia ini adalah orang yang banyak bersedekah. Dia memberitahu kepada orang nak mengetahui dia ini suka bersedekah, keluarkan sedekah setiap hari dengan jumlah yang begitu banyak, dan dia akan mengaku di hadapan Allah, ya Allah, aku keluarkan sedekah ini semua karena Engkau ya Allah, nak mencari keridhaan-Mu ya Allah. Aku keluarkan banyak, masyarakat semua tahu, manusia semua tahu. Apa kata Allah? Kadzabta wahai abdi, kadzabta ya abdi, engkau telah dusta wahai hambaku. Para malaikat juga ikut dan berkata, kadzabta, engkau telah dusta wahai hamba Allah Subhanahu wa taala. Bukankah engkau keluarkan sedekah dahulu demi agar mereka memuji engkau pemurah? Bukankah kau dah dapat dah pujian tersebut? Pergi cari balasan daripada orang yang memuji engkau, yang kau nak dapatkan pujian tadi. Pergi cari daripada mereka pahala. Apa yang kau dapat di sisi Allah? Tak dapat apa-apa. Ya Allah, datang, aku mempunyai ilmu, bacaan Al-Quran, Masya Allah bagus dan sebagainya, aku baca karena Engkau ya Allah, aku mengajar karena Engkau ya Allah. Kadzabta ya abdi, kata Allah, dusta. Bukankah kau membaca karena agar dapat pujian, karena dapat kedudukan itu, ini dan sebagainya? Maka amalan ini tidak dipandang oleh Allah. Yang jihad di jalan Allah, meninggal, bayangkan ruhnya untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, aku berjihad sampai meninggal, sampai mati, syahid. Kata Allah, kadzabta ya abdi, bukankah engkau mati syahid karena apa? Karena engkau nak manusia puji engkau ni pahlawan, kau ni orang hebat dan sebagainya. Bukankah kau dapat dah semua itu? Amalannya tidak dipandang oleh Allah, mereka masuk ke dalam api neraka. Wala'iyadzubillah. Dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, niat ni sangat penting. Segala amalan kita bergantung kepada niat. Dengan itu hadis, kalau kita belajar dengan para ulama, selalunya hadis yang pertama yang akan diajar, innamal a'malu binniyat. Di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, di dalam banyaknya kitab-kitab hadis-hadis yang ringkas-ringkas, selalunya mereka akan memulakan dengan hadis yang pertama, innamal a'malu binniyat. Segala amalan itu bergantung kepada niatnya apa. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala niat tu manusia punya, segala keadaan dia semuanya bergantung kepada niatnya apa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, barang siapa yang hijrah tujuan hidupnya karena Allah dan Rasulullah, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih, dia akan sampai kepada Allah dan Rasulullah. Waman kanat hijratuhu ila dunya yusib aw imra'atin yunki, barang siapa yang tujuan hidupnya dia nak berhijrah hanya kepada dunia, kepada wanita yang nak dinikahinya, fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Saking tidak mempunyai kedudukan di sisi Rasulullah SAW, Rasulullah tak mau nak ulang pun. Kalau dalam bahasa Arab, kalau diulang itu bermakna ada kemuliaan. Hijratuhu ila Allah wa rasulih, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Tapi barang siapa yang nak dunia dan hanya sebatas ingin berkahwin, fa hijratuhu ila ma, dia akan sampai kepada apa yang dia nak. Tak perlu diulang. Karena benda itu tidak punya apa-apa nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukankah kita perlu kepada dunia untuk akhirat? Bukankah kita perlu kepada berkahwin untuk akhirat? Problemnya apabila kita tidak mempunyai niat yang benar, sehingga kita mengejar dunia bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena inginkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada orang yang berkahwin pun bukan karena Allah, sebatas hanya nak memuaskan hawa nafsunya, tidak ada niat di dalam mendirikan tanggungjawab di dalam rumah tangga. Sehingga dengan itu kita berada di zaman sekarang, zaman jahil,
Begitu banyaknya tersebarnya kejahilan sehingga anak-anak muda tidak lagi mendapat ilmu yang benar, yang mereka fikir aku nak cari duit, nak kumpul duit, nak kahwin. Subhanallah. Semakin besar umur 20 tahun, 30 tahun, bila mana dah dapat uang harta, dah lengkap dah, Masya Allah. Pergilah masuk Minang, ayah ibu pun Masya Allah. Kerja apa? Gaji banyak mana? Bismillah, terus kahwin. Walau ditanya, solat tak? Apa dia hukum solat? Syurut nak solat? Macam mana cara nak mengambil wudu? Tahu puasa tak? Ini anak wanita perempuannya nak diserahkan kepada seorang yang dia tidak kenal. Nak hanya sebatas nak dijaga makan minumnya sahaja ke? Untuk dunia ke? Ataupun dia nak anak dia selamat di akhirat? Kalau seorang ayah dan ibu adalah seorang ayah dan ibu yang mengambil berat dan cinta dan sayang kepada anaknya, akan diserahkan kepada seseorang yang boleh menyelamatkan bukan hanya anaknya di dunia, tetapi di akhirat sebelum dunia. Kalau seorang suami tak mampu nak menjadi imam di dalam rumah, tak mampu hatta nak membaca surah Fatihah, tak mampu nak salat dengan benar, tak mampu nak mengambil wudu dengan benar dan sebagainya, bagaimana kita akan serahkan amanah yang besar? Dengan itu kebanyakan zaman sekarang terjadi perpecahan di dalam rumah tangga, penceraian dan sebagainya. Dan didapati apabila dikaji, kebanyakannya di dalam rumah tangga dah tak ada lagi dah nak solat-solat berjamaah ni, dah tak ada. Suami isteri dah tak ada solat lagi dah. Sibuk kerja, keluar, berniaga dan sebagainya, tetapi nak dirikan solat di dalam rumah tak ada. Dan ini kes terjadi, hadirin dan hadirat. Berapa banyak kali kita dengar kadang polis berkata jumpa dengan kes penceraian, pergaduhan dalam rumah tangga, didapati apabila dikaji, tak pernah bacaan Quran, tak payah cakap lah. Kalau solat berjamaah pun tak pernah, wala solat ini dan sebagainya tak pernah. Bagaimana nak menghidupkan bacaan Al-Quran, berzikir, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk saja tahun baru, kita kena muhasabah. Niat kita apa di akhir umur kita yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam setengah riwayat bahawa syaitan akan sapu wajah orang yang dah berumur 40 tahun. Siapa orang yang dah berumur 40 tahun? Iaitu orang yang dah berumur 40 tahun tetapi hatinya masih terbelenggu dengan dunia. Masih lagi nak cinta dunia, masih lagi nak berlumba tentang dunia, masih lagi nak merasa hebat dengan dunia, tak ada langsung ke arah akhirah, tak ada langsung ke arah kena mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kata syaitan nak disapu, hadza wajhun la yuflih. Inilah wajah yang tidak akan berjaya, kata syaitan. Nah ini teman aku, karena 40 tahun dah lalu di dalam kehidupan engkau masih belum kembali kepada Allah, masih belum memperbaiki hubunganmu dengan Allah. Nah, engkau mari sini, engkau jadi geng kepada aku, engkau jadi teman kepada aku. Dengan itu, apabila kita tarbiyah anak kita, bila mana dah membiasakan tarbiyah di dalam ibadah. Kenapa Nabi SAW memberitahu bila mana anak dah umur 7 tahun, suruh mereka solat. By the time umur mereka 10 tahun, kalau mereka tak solat, pukul mereka, ajar mereka supaya nak menunjukkan bahawa biar mereka terbiasa ibadah. Karena apa? Kalau waktu itu engkau tak lakukan, by the time umur mereka 13 tahun, 14 tahun nanti dah sukar, dah susah, dah mereka rasa apa sebetulnya kepentingan solat ibadah ni. By the time umur mereka 20 dah terbiasa begitu lama, dah lagi sukar, lagi susah. Kalau dah umur sampai 20 tahun, 30, umur 40 tahun, subhanallah. Dan itu kadang-kadang ada orang dia suka nak tunda. Boleh jadi dia masih ada niat baik, tetapi dia tunda. Itu tak boleh, nantilah tu pula, nantilah tu pula. Lepas umur 20 tahun nanti aku bertaubat kepada Allah. Umur 30 tahun aku, umur 40 tahun. Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau pernah berkata, perumpama orang seperti ini adalah orang yang dia tanam pokok di salah tempat. Dia nak cabut ni pokok, tapi dia kata tak apalah, minggu depan lah, besok lah, bulan depan lah. Pokok makin lama makin membesar, makin lama makin membesar. By the time dia datang umur 30 tahun, pohon dah besar, akar semua dah besar, nak cabut macam mana? Dah tak boleh nak cabut lagi, dah susah. Maka dengan itu apabila kita dah terbiasa di dalam keadaan dosa dan maasi dan sebagainya, menjadi sukar untuk kita nak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, sangat penting untuk kita bermuhasabah. Maka dengan itu bila mana masuk saja bulan Muharram, yang perlu kita mengetahui adalah bagaimana apa yang akan kita lakukan di tahun yang akan datang. Dengan itu dianjurkan kita untuk membaca doa
akhir tahun, doa awal tahun. Apa yang terkandung dalam doa akhir tahun dan awal tahun? Kalau apa dosa-dosa, amalan-amalan aku yang telah aku lakukan yang lepas, moga-moga Allah ampuni, bukakan pintu yang baru kepada aku di tahun yang akan datang ini, pembukaan yang baik, sehingga akhir umur ini aku mendapat husnul khatimah, mendapat kebaikan. Itu apabila setiap kali datang pada bulan Muharram dilakukan oleh orang-orang salihin. Yang itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Muharram secara khususnya apabila masuk saja tahun baru ini sangat dianjurkan untuk kita bermuhasabah? Karena bulan Muharram ini adalah salah satu bulan yang sangat mulia di sisi Allah. Ini termasuk daripada bulan haram. 4 bulan haram: Muharram, Zulhijjah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga bulan Rajab. 4 bulan ini dinamakan bulan haram. Bulan haram ini adalah bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di dalam penghormatan ataupun penghormatan di dalam bulan-bulan ini, jangan ada sesiapa melakukan perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah, kerana dosanya akan digandaikan oleh Allah lebih daripada bulan yang lain. Pahala yang dilakukan pada bulan-bulan ini lebih mulia, lebih besar daripada dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Dan di antara 4 bulan yang paling mulia adalah bulan Muharram, Zulqa'dah, Zulhijjah, dan juga paling mulia adalah bulan Muharram. Dengan itu, ada setengah orang salih bahkan dalam hadis Nabi SAW dianjurkan untuk berpuasa di bulan-bulan haram. Zulqa'dah boleh puasa, Zulhijjah boleh puasa, bulan Muharram boleh puasa. Secara khusus selalunya ramai orang berpuasa pada bulan Muharram. Pada 10 Muharram juga ramai orang berpuasa, kerana pada itu disebutkan dalam hadis Nabi SAW, Allah akan mengampuni dosanya setahun yang lalu. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW, Yaum Ashura dipanggil, itu pada 10 hari daripada bulan Muharram. Begitulah, di dalam bulan-bulan haram dianjurkan kita untuk melakukan kebaikan, sehingga kita terbiasa melakukan perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ightanim khamsan qabla khamsin." 5 perkara, ambillah kesempatan sebelum datangnya 5 perkara. Hadis ini sangat terkenal di dalam bagaimana caranya kita bermuhasabah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam selalu di dalam peringatan-peringatan baginda Rasulullah itu ingin untuk kita reflect kehidupan yang sebenar, ingin untuk kita ingat kehidupan yang sebenar. Sehingga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam suatu ketika berada di bawah pohon sedang rehat, dan beliau berkata, "Kun fid dunya ka'annaka gharib." Hiduplah engkau di dunia ini seperti engkau ini orang asing. Aw 'abiru sabil, ataupun orang yang sedang bermusafir, nak pergi kepada satu tujuan, nak jalan dah. Tengok bagaimana mindsetnya baginda Rasulullah SAW. Berbeza dengan mindset kita. Kita usaha nak bina rumah, nak fikir seolah-olah kita akan hidup lama. Nabi mengajarkan kepada kita, hiduplah engkau di dunia seolah-olah engkau ini orang asing. Kita kalau pergi negara asing, kita tak akan nak fikir nak duduk kat situ berapa lama, nak fikir macam mana nak buat itu, nak ini, nak strategi dan sebagainya. Pasal kita tahu, mahu tak mahu, kita satu hari akan balik. Mungkin kita ada pekerjaan tertentu, kita ada projek tertentu dan sebagainya, berapa bulan, berapa tahun, lepas itu kita balik. Itu mindset yang ada pada baginda Rasulullah yang diajarkan kepada kita. Aw 'abiru sabil, seorang yang datang jalan sekejap, singgah sekejap, musafir, dia ada perjalanan jauh, nak sambung perjalanan. Maka Nabi SAW tengah rehat di bawah pohon, kata Nabi, nah inilah kehidupan. Perumpama kehidupan dunia ini, kita rehat sekejap kat sini, perjalanan masih jauh, kata baginda Rasulullah SAW. Perjalanan masih jauh, kata baginda Rasulullah SAW. Maka dengan itu kata para ulama bahawa yang membuatkan seseorang sukar untuk bermuhasabah adalah apabila dia jauh daripada mengingati sesuatu, iaitu hazimul lazzat, kata hadis Nabi SAW, iaitu mengingati kematian. Nah, ingat mati ni selalunya orang tak mahu ingat. Sedangkan kalau Nabi SAW selalu mengulang-ulang memberitahu tentang ingat kematian. Sehingga Sayyidatina Aisyah datang seseorang kepada beliau, perempuan, hatinya keras, ibadah tak rasa, berzikir tak rasa, bacaan Quran tak rasa apa-apa, tak ada rasa iman.
Rasa hati dia keras. Dia datang kepada Aisyah, wahai Aisyah, nasihatlah aku. Aku punya hati ni keras. Apa kata Sayyidatina Aisyah? Ingat mati. Cuba ingat mati. Maka dia pun balik, dia cuba ingat mati. Setiap kali dia solat, dia bayangkan kalau dia meninggal lepas dia solat, apa yang akan terjadi dalam kehidupannya. Dia bayangkan kalau dia masuk dalam alam barzakh. Bayangkan kalau dah ini hari terakhir dia. Dan sebab sehingga dianjurkan oleh ulama untuk ingat mati ini diperlukan satu hari satu malam sebanyak 20 kali minimum. 20 kali demi nak agar hati kita berada di dalam keadaan sihat. Bagi orang yang beriman kepada Allah, kematian ini bukan sesuatu yang menyakitkan, bukan sesuatu yang menyedihkan. Kalau hatinya ada cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau dia ada cinta kepada syurga Allah Subhanahu wa taala, kalau dia cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau dia cinta kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dia cinta kepada para aulia was salihin, dia mendengar kisah-kisahnya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, kecintaannya akan membuatkan kematian itu dirasai sebagai pintu yang akan menyampaikan dia kepada orang yang dicintai. Maka hari itu adalah merupakan hari yang gembira baginya. Kematian seumpama ini yang kadang kita perlu ingat. Bukan hanya sebatas kematian yang menakutkan, ya Allah, macam mana nanti dosa aku itu, ini dan sebagainya. Tetapi kalau kematian yang kita fikir bahawa ini adalah merupakan waktu untuk kita jumpa kepada baginda Rasulullah SAW, waktu untuk kita nak berjumpa dengan orang-orang yang dekat kepada Allah, nescaya kehidupan kita akan kita semangat melakukan perkara-perkara yang diridai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dengan itu datang di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, Allah memberitahu kepada kita, nak mengingatkan kepada kita bahawa di dalam kehidupan kalian, Allah Subhanahu wa taala beritahu, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu, kata Allah Subhanahu, hatta ya'ti Allah bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kita perhatikan ayat yang sangat agung ini. Allah nak ingatkan kepada kita. Kata Allah, katalah, kalau ayah ibu kamu, anak-anak kamu, saudara mara kamu, isteri kamu, suami isteri kamu, wa asyir, keluarga kamu, saudara mara kamu, wa amwalun, dan harta yang kau duk cari, ataupun perniagaan yang kau takut rugi, yang kau takut hilang, wa masakin, ataupun rumah-rumah engkau yang kau takut tentangnya, yang kau suka, yang kau rasa reda duduk dalam rumah yang mewah dan sebagainya, ahabba, lebih engkau cinta, yakni ayah engkau, ibu engkau, anak engkau, saudara mara, keluarga, perniagaan, bisnes, pekerjaan, tu semua itu, kata Allah, lebih engkau cinta daripada Allah dan daripada Rasulullah dan daripada jihad di jalan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatarabbasu, kata Allah, hati-hati. Fatarabbasu, kata ulama, maksudnya tunggulah, nantikanlah sesuatu yang akan datang daripada Allah Subhanahu wa taala, hatta ya'ti Allah bi amrih. Kata ulama, takutnya bala akan datang, musibah besar akan datang kepada dirinya. Antara buah bala itu akan tiba pada dia waktu dia masih hidup, ataupun saat dia berada di dalam alam al-barzakh, ataupun kelak di akhirah. Fatarabbasu hatta ya'ti Allah bi amrih, dan Allah golongkan siapa mereka ini, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Kategori orang yang fasik, orang yang jauh daripada Allah, bukan karena dia buat dosa itu ataupun ini, hanya karena dia mengedepankan ayah dan ibunya daripada Allah, dia mengedepankan anak-anaknya daripada Allah, dia mengedepankan istrinya daripada Allah, dia mengedepankan bisnesnya daripada Allah, dia mengedepankan rumahnya, perniagaannya, pekerjaannya daripada Allah. Allah golongkan ini adalah orang-orang fasik, wal'iyadzubillah. Dengan itu hadirin dan hadirat, kalau Allah berkata cukup dengan mencintai Allah dan Rasulullah, maka kita bolehlah goyang kaki kita mengaku kita cinta Allah dan Rasulullah. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, ahabba bina Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, dan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksudkan dengan jihad?
Setiap zaman kita perlu berjihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang sentiasa berjihad, berjuang menuju kepada jalan Allah, inginkan keridhaan Allah, inginkan keridhaan Rasulullah, kami akan memberikan dia hidayah. Kami akan membimbingnya. Di sini kata ulama, kalau kita nak hidayah yang berterusan daripada Allah, kena ada usaha daripada kita. Hatta kalau dalam pekerjaan perniagaan pun, kalau kita nak uang, nak harta, kita kena ada usaha. Tak boleh kita goyang kaki, kita kata harta akan turun, perniagaan, bisnes, uang akan turun, terus kita dapat begitu saja. Kena ada usaha. Begitulah juga perkara yang berkaitan dengan akhirah, berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tak ada usaha nak keluar rumah untuk solat, nak keluar rumah untuk menuntut ilmu agama. Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu berkata bahawa barang siapa yang merasai bahawa keluar dia daripada rumah untuk menuntut ilmu agama bukan jihad, bermakna orang ini ada akalnya tak berapa betul. Akalnya tak berapa waras. Kalau dia merasai bahawa kalau dia keluar daripada rumah untuk nak menuntut ilmu agama bukan termasuk daripada jihad, ini orang dia akalnya dia tak berapa waras, tak berapa betul. Karena barang siapa yang keluar daripada rumahnya untuk menuntut ilmu agama, maka dia adalah berada di dalam keadaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa mengingatkan kita untuk sentiasa refleks bagaimana kehidupan kita yang akan datang. Sehingga kalau Nabi itu kalau salat, beliau akan berkata, "Shalli salatal muwaddi'." Salatlah kamu seolah-olah ini salat terakhir kamu. Nah, itu prinsip yang ada pada baginda Rasulullah. Salatlah kamu, bayangkan ni setiap kali nak salat fardu, saf berkumpul, salatlah kamu seolah-olah ni akhir salat kamu. Bayangkan hati dan perasaan kita macam mana. Ada kita nak fikir lagi, macam mana nanti harta dekat rumah kita ni, uang ringgit kita dan pakaian itu, ini dan sebagainya. Salatlah kamu seolah ni terakhir salat. Bermakna lepas ni kau meninggal. Kau akan tinggalkan dunia ini. Itu prinsip yang ada pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan itu kata Imam Al-Ghazali rahimahullah taala bahawa ramai manusia tidak ingat kepada kematian kerana mereka merasai bahawa mereka akan tua. Lepas itu baru mereka akan meninggal. Kebanyakannya akan memikirkan begitu. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, sebetulnya setiap zaman anak-anak muda dan bayi yang lebih banyak meninggal daripada orang tua. Cuma saja kita tak nampak. Kalau kita tengok kanan kiri depan belakang, yang orang-orang tua tak berapa banyak. Orang-orang tua tak berapa banyak, sedikit. Itu menunjukkan bahawa banyak anak-anak muda yang meninggal sebetulnya. Banyak bayi-bayi yang meninggal sebetulnya. Kita tak tahu, kita tak nampak. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kematian ini tidak mengenal kepada umur kita. Tidak mengenal kita tua ke muda. Tidak mengenal kita ni sakit ke tidak sakit ke dan sebagainya. Tidak mengenal. Apabila dia datang sahaja, maka adalah waktu untuk dipanggil kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, kita tak mahu menjadi orang-orang yang akan menyesal nanti. Bukankah di dalam firman Allah Subhanahu wa taala Allah memberitahu beberapa orang yang mana mereka akan menyesal setelah mana mereka dah terbelenggu dengan dunia dan seisinya, dah masuk ke dalam kubur, time tu baru mereka sedar. Dan itu kata Sayyidina Ali bin Abi Talib, "An-nasu niyam." Manusia ni semua tengah tidur sebenarnya. Fa idza matu intabu, bila dah meninggal baru time tu dia sedar, aku dah ke alam barzakh. Karena kematian ini bukan sesuatu yang besar. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu bahawa apabila kita tidur saja itu dah perumpama mati. Perumpama meninggal kecil lah. Dengan itu apabila kita bangun daripada tidur, kita berkata apa? Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana. Setelah kau matikan kami, kau hidupkan kami semula. Karena tidur ni dah macam perumpama mati dah kita. Maka di situ disebutkan dalam firman Allah, orang yang masuk dalam kubur nanti tiba-tiba dia sedar, dia akan berkata, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarak. Ya Allah, kembalikanlah aku kepada dunia. Semoga aku dapat melakukan sedikit amalan yang aku dah tinggal. Aku dah tadi tak tunda, tiba-tiba dah meninggal. Tapi bagilah aku waktu sedikit untuk kembali kepada Allah. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lain, Allah menyuruh kita untuk keluarkan sedekah, keluarkan harta di jalan Allah. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabl an ya'ti ahadukumul maut
berkeluarkanlah sedekah, karena uang dan harta inilah selalunya yang membuatkan manusia ini sukar nak melakukan kebaikan. Dengan itu disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah orang yang bakhil. Orang yang punya sifat bakhil, dia tak mahu nak keluarkan apa-apa di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya al-bakhil ba'id min Allah Subhanahu wa taala, jauh daripada Allah, jauh daripada syurga Allah, jauh daripada manusia, wa qaribun dan wa qaribun minan nar, dan dekat kepada api neraka. Berbeza dengan orang yang pemurah. Orang yang pemurah ni dia dekat kepada Allah, dia dekat kepada syurga Allah. Manusia pun nak dekat dengan dia, dekat dengan dia, dan syurga pun dekat kepada dia. Berbeza dengan orang yang bakhil tadi, dia dah jauh daripada Allah, manusia pun tak mau duduk dekat dengan dia. Orang yang bakhil ni, dalam masa yang sama, syurga pun jauh daripada dia, api neraka yang dekat dengan dia. Wala'iyadzubillah. Dengan itu disebutkan, salafus salih berkata, al-abid, ahli ibadah yang bakhil, sifat mempunyai sifat bakhil, itu lebih dibenci oleh Allah daripada orang yang Allah, salafus salih berkata, orang yang jahil, as-sakhi, orang yang jahil tetapi dia pemurah, aham ila Allah min al-abid al-bakhil. Orang yang jahil tetapi dia pemurah, baik hati dia, dia suka membantu masyarakat dan sebagainya kerana Allah Subhanahu wa taala, itu lebih dicintai oleh Allah daripada orang yang ahli ibadah, banyak beribadah tapi dia mempunyai sifat bakhil, tak mahu nak keluarkan. Dengan itu disebutkan dalam firman Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, keluarkanlah sedekah, nafkah dan sebagainya yang kami berikan kepada engkau. Bukan engkau punya hasil, bukan engkau punya harta, kami berikan kepada engkau. Mimma razaqnakum, min qabli, sebelum datang, ayati ahadukum, datang kepada kalian, al-maut, kematian. Fayaqul, nanti dia akan berkata saat dia dah mati, laula ya rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, tolonglah kau bagi aku waktu sedikit. Untuk apa? Fa asaddaqa wa akun minas salihin, sehingga aku akan kembali dan ada waktu sedikit nak keluarkan sedekah. Harta banyak, nak keluarkan sedekah sedikit dah, ada waktu sedikit, paling kurang. Lepas tu aku nak jadi orang yang salih, wa aku minas salihin. Kata Allah Subhanahu wa taala pada waktu itu, walan yuakhirallah, Allah tidak akan menunda, melambat. Bila dah datang saja, nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Kalau dah sampai ajal, habis dah, tiba dah waktu dia. Allah Maha mengetahui segala amalan kita. Dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata baginda Rasulullah, ightanim khamsan qabla khamsin, ambillah kesempatan 5 perkara sebelum 5 perkara. Syababaka qabla haramik, muda sebelum tua, ambil kesempatan. Wa sihhatuka qabla saqamik, kesihatanmu sebelum kau sakit. Wa ghinak qabla faqrik, kekayaanmu sebelum kau miskin. Faraghuka qabla syughlik, kekosongan yang kau miliki sebelum kau sibuk. Wa hayatuka qabla mautik, dan akhir kata baginda Rasulullah, kehidupan kamu ni kau ambil kesempatan sebelum datangnya kematian. Simple hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, apabila tidak ada muhasabah di dalam harian kita, di dalam mingguan kita, di dalam bulanan kita, maka ini akan menjadi sebab kita akan menunda-nundakan segala macam amalan-amalan yang baik, sehingga akan menjadi sukar untuk kita melakukan perkara-perkara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apabila ditanya siapakah orang yang paling bijak, siapakah orang yang paling berakal, kata baginda Rasulullah, akyasan nas aktsaruhum dzikran lil maut, orang yang paling berakal, orang yang paling bijak, yang paling banyak ingat mati, kata baginda Rasulullah. Wa ashadduhum isti'dadan lahu, dan paling berusaha mempersiapkan diri untuk kematiannya. Ulaika humul akyas, itulah hakikatnya orang-orang yang bijak, orang-orang yang berakal. Dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah, dia akan pergi di dalam kemuliaan dunia pun didapat dan akhirat pun didapat. Orang yang saleh
apabila dia meninggal, automatically orang akan puji, Masya Allah, ini orang baik, ini orang yang saleh. Tapi kalau kita hanya kejar dunia dan seisinya tanpa kita memikirkan tentang akhirat, tanpa kita mengagungkan perkara-perkara yang berkaitan dengan akhirat, maka nescaya orang itu tidak akan dipandang oleh Allah, wala orang-orang manusia pun akan pandang. Tidak akan dimelihat ini seseorang yang mulia, seseorang yang hebat. Dengan itu berperamai orang-orang yang fasik. Sampai sekarang kita tak pernah mendengar cerita-cerita mereka. Dah meninggal, dah mati, habis. Tetapi ulama wassalihin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, setelah 1400 tahun lebih, sampai sekarang kita masih ingat tentang Nabi Muhammad SAW. Sampai sekarang kita masih nak ingat akhlak Nabi Muhammad SAW. Begitulah juga sesiapa yang mengikuti jejak langkah Rasulullah. Keluarga kita yang banyak mengikuti jejak langkah Rasulullah, suka sedekah, ini akhlak Nabi Muhammad SAW. Ini sifat Nabi Muhammad, akan diingat sentiasa. Terus akan diingati oleh masyarakat, terus akan diingati oleh keluarganya. Masya Allah, ayah aku dahulu istiqamah solat fardunya, istiqamah melakukan ibadah itu, istiqamah melakukan ini, akan sentiasa dikenang, diingat sentiasa, karena kebaikan yang dilakukan disebabkan kemuliaan mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang bersama dengan baginda Rasulullah dan bersama dengan para sahabat dan kehadiran baginda Rasulullah, dan mereka sedang memuji seseorang yang mana dia ini adalah banyak beribadah. Dia banyak melakukan ibadah. Terus Nabi SAW hanya diam saja. Lepas itu apabila mereka dah banyak puji ini orang, lepas itu mereka diam. Falamma sakatu qala Rasulullah SAW bertanya, ini orang yang kau nampak dia banyak melakukan kebaikan dan sebagainya, adakah dia banyak ingat kematian? Mereka berkata, kami tak pernah dengar pula dia cakap pasal mati, wala perkara-perkara yang meringan. Fahal kana yada' kathiran mimma yashtahi, adakah dia banyak meninggalkan perkara yang diinginkan? Adakah dia hanya membuang masanya untuk memenuhi syahwat hawa nafsunya, ataupun ada waktu dia meninggalkan demi untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata mereka, tidak. Maka sesungguhnya kata baginda SAW, ma balagha sahibukum kathiran mimma tadhhabuna ilaih, jangan kau pikir teman kau itu telah sampai kepada kedudukan yang tinggi. Menunjukkan hanya dengan mengingati kematian adalah merupakan ibadah yang sangat besar. Kita berada di zaman kita perlu banyak ingat mati. Kenapa? Karena kita berada di zaman orang-orang berada di dalam keadaan tamak, berada dalam keadaan rakus, berada di dalam keadaan sombong, berada di dalam keadaan ingin saling berlumba menunjukkan perkara yang hina sebetulnya. Tidak mempunyai apa-apa kedudukan di sisi Allah, masing-masing berbangga. Mempunyai rumah yang mewah, kenderaan yang mewah, itu ini, berlumba hanya sebatas nak menunjukkan siapa yang lebih hebat. Maka perkara ini tidak akan ada ubatnya kecuali bila mana kita banyak ingat mati. Karena kalau kita ingat saja mati, kata Nabi, hadhimul lazzat. Kenapa kata Nabi, perbanyakkanlah hadhimul lazzat. Apakah maksud hadhimul lazzat? Yang memotong kelazatan, yang menghancurkan, khalas. Kalau dah cakap pasal mati, habis. Apa lagi kelazatan yang ada? Dah tak ada lagi, dah putus terus. Yang nak cakap tentang kenderaan mewah ke itu, ini dan sebagainya, kalau dah ingat mati, dah habis. Bermakna kita akan meninggalkan semua ini di belakang. Dan kita berada di zaman kita mengagungkan cara pemikiran barat dan sebagainya. Dan kita dapati, hatta keluar di dalam berita bahawa ada orang-orang yang kaya di barat, sehingga dengan terbelenggunya mereka dengan kekayaan karena tak ada tujuan hidup, sehingga mereka mempunyai kenderaan-kenderaan yang mewah. Sekali dengan kenderaan itu pun ditanam ke dalam. Begitu nanti aku mati, nanti ini kenderaan pun aku masih tetap nak bawa ni. Jadi ada yang mati dengan motor-motornya pun dia bawa, motor dia suka, motor pun dia masukkan dalam kubur sekali. Sekali dengan motor, sekali dengan kenderaan. Macam mana boleh sampai kepada cara pemikiran seumpama ini? Disebabkan apa? Orang yang cinta kepada dunia ini akan Allah tutup pintu hatinya, sehingga dia tidak akan nampak jalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang problemnya. Kalau kita dah cinta kepada dunia, hatta kalau tua pun dia akan jadi muda sentiasa. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata baginda Rasulullah SAW, la yazal qalbul kabir syaban fitnatain, kata baginda Rasulullah. Hati manusia ni akan sentiasa rasa macam muda saja selalu, di dalam dua perkara, iaitu di dalam kecintaan dia kepada dunia. Kalau cinta kepada dunia, hatta dah tua pun dia akan rasa muda.
Dia akan rasa nak melakukan benda-benda yang dilakukan oleh anak-anak muda pun dia masih, Masya Allah. Orang dah tua patutnya mungkin di masjid, tak, dia masih Masya Allah aktif dengan minuman keras, mungkin dengan maksiat, dengan itu Masya Allah, dengan social media, dengan TikTok, bawal hasil umur dah dekat 60-70 tahun dah. Bismillah. Pasal apa? Pasal apa? Kata baginda Rasul, ini hadis Nabi. Hati dia akan sentiasa rasa muda. Pasal aku dia akan rasa macam masih panjang lagi, umurnya masih jauh lagi. Dan juga kata baginda, wa tulul amal, panjang angan-angan. Dua perkara. Kalau dah dua perkara ada pada diri manusia, dia akan sentiasa merasai diri dia muda. Khalas, masih cinta dunia dalam hati dan panjang umur. Opposite kepada keadaan orang salihin. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, umur dia 40 tahun dia pakai tongkat. Ditanya, kenapa wahai imam kau pakai tongkat? Nak ingat bahawa aku ni semakin tua. Itu kata Imam Syafi'i. Opposite, kita dah semakin muda dan sebagainya. Dengan itu hatta di dalam fiqh, dalam mazhab Syafi'i, kebanyakan ulama mengharamkan menghitamkan rambut kalau dah tua. Kenapa? Karena ini yang uban ini mengingatkan kita bahawa kita nak meninggal, mengingatkan kita bahawa kita mati. Tapi kalau kita dah hitamkan rambut, kita dah ingatkan bahawa kita ini bukan tua, kita ini semakin muda, dan sebagainya. Dengan itu dalam mazhab Syafi'i dan setengah ulama mengharamkan mencukur janggut sampai habis dan sebagainya. Kenapa? Supaya jangan sampai kita nak ingat bahawa kita ini adalah sentiasa muda. Kita dah nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu perkara-perkara ini akan mengingatkan kita bahawa perjalanan kehidupan kita itu amat singkat. Sekejap saja akan kembali kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang paling beruntung adalah orang yang mempersiapkan diri untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita nak mempersiapkan diri untuk baginda Rasulullah? Kan kita ini beribadah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kita tak persiapkan diri untuk Allah Subhanahu Wa Taala saja? Naam, tetapi pintu nak menuju kepada Allah adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang tidak mengenal Rasulullah, bermakna dia tidak akan mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Barang siapa yang tidak memasuki melalui pintu baginda Rasulullah, dia akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kepada kita. Suatu ketika saat bersama dengan Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar sedang berjalan dengan baginda Rasulullah. Lepas tu Sayyidina Umar berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah orang yang paling aku cinta. Lebih daripada keluarga aku, lebih daripada harta aku, lebih daripada teman-teman aku, lebih daripada segala yang Allah berikan kepada aku, kecuali diri aku. Kecuali diri aku. Kata Rasulullah, la ya Umar. Salah wahai Umar. Salah wahai Umar. Terus dia memikir, apalah diri aku, ruh aku, kehidupan aku ni apa kalau bukan kerana Rasulullah SAW? Maka kata dia, ya Rasulullah, kalau begitu keluarga aku, teman aku, dan sebab hatta diri aku sendiri, aku lebih cinta engkau daripada diri aku sendiri. Baru kata baginda Rasul, adakah Rasulullah berkata, ini dah melebih ni, macam mana kau cinta manusia berlebih-lebihan ni sampai diri kau sendiri, kau kedepankan lebih daripada diri kau sendiri, yang ni kau sanggup meninggal kerana aku. Itu maksud daripada kau mencintai aku lebih daripada diri kau sendiri. Maka kata Rasulullah, al-an ya Umar. Apa kata Rasulullah? Nah, sekarang baru betul. Baru betul engkau punya hati. Baru betul engkau punya cinta. Baru betul engkau masuk dalam jalan yang benar. Dengan itu hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saat seorang sahabat Nabi ini banyak minum minuman keras, dan dia selalu kena pukul, kena sebat. Bawa dia kena sebat berapa kali. Sehingga satu ketika datang seseorang, apabila dah berapa kali kena sebat, maka dia pun mengejek, berkata perkataan yang tak baik. Dilaknat Allah, semoga Allah laknat ni orang, apalah, tak habis-habis dengan dosa, dengan apa dan sebagainya. Maka Rasulullah time itu marah. Kenapa Rasulullah SAW marah? Rasulullah berkata, wahai fulan, jangan kau menjadi aunan ala syaitani ala akhi. Jangan kau jadi orang yang menolong syaitan terhadap saudaramu. Kenapa? Fa'innahu yuhibbullah wa rasulih. Karena orang ini walaupun dia pendosa, tetapi hatinya cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
menunjukkan kemuliaan orang yang cinta Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia pendosa, di sisi Allah Subhanahu wa taala, di sisi Rasulullah, dia tetap mulia. Kerana kadang dosa, keterbiasaan, nafsu yang tak boleh dikontrol dan sebagainya. Tetapi apabila dia boleh bertaubat kepada Allah, dia boleh kembali kepada Allah, dah ada asas cinta kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan mudah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW menyebutkan, la yu'minu ahadukum. Saya tutup dengan hadis yang sangat agung. Kata baginda Rasulullah, la yu'minu ahadukum, kalian tak termasuk di dalam golongan orang yang beriman pun, hatta sehingga engkau mencintai aku melebihi daripada dirimu, daripada keluargamu, daripada seluruh manusia. Hatta takun ahabba ilaik min nafsihi wa walidihi wa walidihi wa minan nasi ajma'in, daripada seluruh manusia. Engkau mencintai aku lebih daripada seluruh manusia, lebih daripada dirimu, lebih daripada harta dan sebagainya, barulah kau masuk di dalam daerah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita akan meninggalkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dengan itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, hidupkanlah sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadilah orang yang berjuang untuk menghidupkan sunnah baginda Rasulullah. Saya tutup dengan sebuah hadis Nabi SAW sebagai sebuah amalan yang boleh kita lakukan secara khusus apabila kita dah masuk bulan Muharram ni. Salah satu amalan yang sangat besar. Dalam riwayat baginda Rasulullah SAW, suatu ketika Rasulullah panggil Sayyidina Anas bin Malik dan berkata, ya ghulam, wahai fulan, wahai anak muda. Kata baginda Rasulullah SAW, man ahya, barang siapa, kata baginda Rasulullah SAW, kalau kau mampu untuk berlalunya pagi sampai malam di dalam hatimu tidak ada kebencian kepada makhluk Allah, lakukanlah. Berlalu pagi sampai malam tidak ada di dalam hatimu kebencian kepada makhluk Allah, lakukanlah. Fa innahu min sunnati, karena itu adalah bahagian daripada sunnah aku. Faman ahya sunnati faqad ahabbani, barang siapa yang hidupkan sunnah aku, bermakna tanda dia cinta kepada aku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah, orang yang dah cinta aku, yang diharapkan agar moga-moga nanti dia akan bersama dengan aku di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, ibadah kita, salat kita, zikir kita, bersalawat kita, bacaan Al-Quran kita perlu membuatkan hati kita ini semakin bersih. Tidak ada kebencian kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih ada benci kepada makhluk Allah, kalau masih ada hati yang nak merendahkan makhluk Allah, menghina makhluk Allah, menghina keluarganya sendiri, temannya sendiri dan sebagainya, orang seperti ini tidak akan dapat apa-apa rahmah daripada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah berkata, la yadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam syurga Allah barang siapa yang mempunyai walaupun sekecil biji sawi di dalam hatinya sifat sombong. Sekecil biji sawi daripada sifat sombong, tidak akan masuk ke dalam syurga Allah. Bermakna ibadah yang banyak tidak dipandang oleh Allah hanya disebabkan adanya sifat sombong di dalam hati. Maka dengan itu, jangan sampai kita benci kepada makhluk Allah, jangan sampai kita benci kepada Muslim, jangan sampai kita benci kepada mukmin. Bahkan ulama mengajar kita jangan hatta benci kepada orang kafir pun. Macam mana kita tak benci orang kafir? Kita nak orang kafir dapat hidayah. Macam mana kita nak orang kafir dapat hidayah kalau kita awal-awal lagi dah benci kepada orang kafir? Kita inginkan kebaikan, kita inginkan hidayah kepada mereka. Jangan kita benci hatta kepada pendosa, tukang maksiat. Kita ingin mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu, kita mengajar mereka, kita mengajak mereka kepada kebaikan. Hati perlu mempunyai hati yang rahmah, hati mempunyai hati yang kelembutan, hati yang bersih. Orang-orang inilah yang akan mendapat pandangan khusus daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan dan berdoa, kita meminta dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga majlis pada malam ini kita berkumpul kerana Allah, kita duduk kerana Allah. Moga-moga Allah bersihkan hati kita. Moga-moga Allah kurniakan kepada kita hati yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang cinta kepada Rasulullah SAW, hati yang saling duduk kerana Allah Subhanahu wa taala, hati yang saling ziarah kerana Allah Subhanahu wa taala, hati yang saling berzikir kerana Allah Subhanahu wa taala, hati yang saling bersatu kerana Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, jauhkanlah kebencian daripada hati kami ya Allah, jauhkanlah kedengkian daripada hati kami ya Allah, jauhkanlah sifat kesombongan daripada hati kami ya Allah. Segala sifat-sifat yang keji ini ya Allah, yang akan menjadi sebab seseorang
orang akan masuk ke dalam api neraka ya Allah. Janganlah kau jadikan kami dan keluarga kami ya Allah, muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat dalam kehidupan kami yang sementara ini ya Allah. Kami tidak mengetahui adakah kami mempunyai sifat sombong ataupun tidak ya Allah. Kadang boleh jadi secara tidak sedar kami mempunyai sifat sombong ya Allah. Maka bersihkanlah hati kami ya Allah, lembutkanlah hati kami ya Allah, keluarkan segala sifat-sifat yang keji ini daripada hati kami ya Arhamar Rahimin. Kau yang perintahkan kami untuk berdoa dan meminta kepadamu ya Allah, dan kau janjikan engkau akan kabulkan segala doa yang kami minta ya Allah. Maka kabulkanlah doa kami ya Allah. Kepada siapa ingin kami meminta selain kepadamu ya Allah, kepada siapa ingin kami meminta selain kepadamu ya Allah, kepada siapa kami ingin meminta selain kepadamu ya Rahman. Engkau yang maha memberi segala kebaikan kepada kami ya Allah. Engkau yang menghidupkan kami ya Allah. Engkau yang mematikan kami ya Allah. Engkau yang mencipta kami ya Allah. Engkau yang maha memberi rezeki kepada kami ya Allah. Engkau yang maha memberikan hidayah kepada kami ya Allah. Engkau yang maha memberikan taufik kepada kami ya Allah. Kalau tidak karena hidayah daripadamu, nescaya kami tidak akan dapat berkumpul pada malam ini ya Allah. Nescaya kami tidak akan mampu untuk berdoa pada malam ini ya Allah. Nescaya kami tidak akan mampu untuk salat pada malam ini ya Allah. Nescaya kami tidak akan mampu untuk berada dalam keadaan Islam, dalam keadaan Muslim ya Arhamar Rahimin. Tetapi kasih sayangmu ya Allah, rahmah daripadamu ya Allah, Engkau masih memberikan peluang kepada kami ya Allah. Ya Allah, masuknya tahun baru ini ya Allah, kami berada dalam bulan yang mulia ya Allah, bulan Muharram ya Allah. Kurniakanlah kami ya Allah niat yang baik ya Allah. Lindungi kami daripada maasi ya Allah. Lindungi kami daripada segala jenis dosa ya Allah. Maksiat yang pernah kami lakukan ya Allah, dosa-dosa yang pernah kami lakukan ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah. Dosa yang telah memberatkan kami ya Allah. Dosa lidah kami yang memberatkan kami untuk berzikir menyebut namamu ya Allah. Dosa lidah kami yang memberatkan kami untuk membaca Al-Quranul Karim. Mata kami yang banyak memandang kepada perkara yang haram memberatkan kami untuk membaca Al-Quranul Karim ya Allah. Tubuh badan kami yang banyak kami melakukan perkara yang haram memberatkan kami untuk melakukan perkara-perkara yang diridhai olehmu ya Arhamar Rahimin. Pada malam ini kurniakan kepada kami taubatan nasuha ya Allah. Taubat daripada segala dosa ya Arhamar Rahimin. Taubat daripada segala dosa ya Arhamar Rahimin. Taubat daripada segala dosa ya Arhamar Rahimin. Kurniakanlah kami ya Allah orang-orang yang mendapat husnul khatimah ya Allah. Husnul khatimah ya Rahman. Husnul khatimah ya Rahim. Ya Hayyu ya Qayyum ya Allah. Allahumma ja'al jam'ana hadha جمع مرحوما وتفرقنا به تفرقا معصوما ولا تجعل أحد منا شقيا ولا محروما ولا مطرودا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا محول الأحوال حول حالنا إلى حسن حال. اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم املأ قلوبنا يا الله بحبك وحب حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, seperti mana Kau kumpulkan kami pada malam ini ya Allah, kumpulkan kami kelak bersama baginda Rasulullah SAW. Jadikanlah kami ya Allah orang-orang yang layak melihat wajah baginda Rasulullah SAW. Jadikanlah kami orang-orang yang layak mendapat syafaat baginda Rasulullah SAW. Janganlah Kau jadikan kami orang-orang yang tidak dikenal oleh baginda Rasulullah. Janganlah Kau jadikan kami orang yang tidak dikenal oleh baginda Rasulullah. Janganlah Kau jadikan kami orang yang tak layak melihat wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birahmatika ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Jauhikan daripada hati kami, daripada diri kami segala sifat-sifat yang malas ya Allah. Malas untuk berdoa, malas untuk meminta kepadamu ya Allah. Sedangkan Engkau yang menyuruh kami untuk memperbanyakkan doa dan meminta kepadamu ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, moga-moga Allah perbaharukan iman kita dengan bersama-sama kita menyebut kalimat tauhid la ilaha illallah. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala memperbaharukan iman kita seperti mana dalam hadis, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Allah, Nabi SAW berkata, perbaharukanlah iman kamu dengan menyebut kalimat la ilaha illallah. Jadi dengan itu kita usaha untuk sama-sama menghadirkan hati kita. Kita menyebut kalimat la ilaha illallah berjamaah dengan niat agar Allah menghidupkan iman kita di dalam hati kita. Agar moga-moga dengan masuknya tahun baru Allah memberikan kita insya-Allah iman yang kuat, keyakinan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah saya sebutkan kalimat tauhid, sama-sama kita sebut dengan mengikuti jejak langkah Rasulullah SAW. Saat Rasulullah pernah duduk dengan para sahabat, Rasulullah SAW berkata, ada tak orang-orang yang gharib, yakni orang yang bukan Islam? Maka kata mereka tidak. Mereka duduk bersama Rasulullah dan Rasulullah pun mengucapkan talqin, mengucap kalimat la ilaha illallah sebanyak 3 kali dan diikuti satu persatu oleh para sahabat. Dan serta itu kata Rasulullah, bangunlah dalam keadaan Allah telah mengampuni segala dosa-dosa kalian. Yang itu sama-sama kita sebut insya-Allah. Qala Rasulullah SAW, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah
illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nab'atsu insyaallah minal aminin. Moga-moga kalimat itu juga insyaallah menjadi kalimat-kalimat yang terakhir nanti kita dapat menyebutkan sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga Allah berkati insyaallah surau ini, para imamnya, para JK-nya. Moga-moga insyaallah surau ini menjadi sebab menolak segala musibah dan bala di kawasan ini, di negeri kita, di negara kita, ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Macam Khawarij. Wahabi ini kan Khawarij. Khawarij itu akan menjadi anjing-anjing di neraka. Maksudnya apa? Orang Khawarij ini dimasukkan neraka dan bentuk badannya dirubah oleh Allah menjadi macam anjing. Jadi azabnya 2 kali.